Baik, Majlis Keselamatan Negara MKN akan meneliti serta menilai semula strategi sedia ada bagi melawan COVID-19 di negara ini dalam mesyuarat khas Isnin ini, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri berkata pada mesyuarat itu MKN akan membuat penilaian semula sama ada strategi sedia ada ini cukup berkesan atau perlu diubah bagi menangani penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat. Jelasnya, data harian menunjukkan peningkatan kes tinggi di Lembah Kelang termasuk Kuala Lumpur dan Selangor selain beberapa negeri lain. Dan kita nak memahami apakah langkah yang perlu diperhatikan ketika ini, dan untuk berbincang dengan lebih lanjut kita bersama pakar kesihatan awam Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Syazwani. Terima kasih. Ya, Prof, berkenaan dengan penelitian semula ini, pada pandangan Prof, apa sebenarnya penelitian lain yang perlu kita lakukan, kita perlu laksanakan, terutamanya dalam kadar segera? Ya, kalau kita lihat apa yang berlaku di Malaysia dan juga di beberapa negara di luar Malaysia, maka jelas kita tahu bahawa keadaan sekarang merupakan keadaan kritikal sekali disebabkan oleh peningkatan kes yang mungkin disebabkan oleh adanya varian Delta yang bagi tinggi infektivitinya. Kalau kita nak melihat apa yang akan kita lakukan untuk dikaji semula, saya mencadangkan ada 4 perkara yang boleh kita lakukan. Pertama sekali, fokus kita harus kita tingkatkan ke arah meningkatkan perkhidmatan kesihatan pencegahan daripada kuratif. Pada masa sekarang ini terlalu banyak fokus diberikan kepada rawatan di hospital. Ini merupakan satu daripada pendekatan yang harus kita teruskan untuk jangka masa yang panjang. Jadi pertingkatkan aktiviti kesihatan masyarakat, kesihatan awam, itu yang perlu. Yang keduanya adalah kita harus melihat bahawa vaksinasi yang mana kita mencapai coverage 35% sekarang ini masih lagi di peringkat yang rendah dan harus dipertingkatkan. Kita harus lihat apakah strategi kita menggunakan pusat pemberian vaksin mega yang ada sekarang ini masih lagi sesuai dikendalikan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang melihat bahawa kemungkinan besar pusat pemberian vaksin mega ini menjadi sumber kepada jangkitan penyakit disebabkan oleh kadar jangkitan tinggi disebabkan oleh virus COVID-19 Delta ini. Yang ketiganya adalah pengurusan kes di luar daripada hospital. Ini kes-kes yang mana mendapat diisolasikan atau dikuarantinkan di rumah. Kita dapati banyak kes ini apabila mereka memerlukan rawatan ke hospital, hubungan ataupun kaedah untuk menghubungi hospital dan mendapat rawatan sokongan itu agak tidak begitu lancar, sehingga kan banyak yang dibawa dalam keadaan yang telah mati, brought in death dalam keadaan ini. Ini harus kita berikan tumpuan bagaimana kita meningkatkan pengurusan kes-kes yang mendapat ataupun yang menjalani kuarantin di rumah. Yang keempat adalah pengurusan di tempat kerja. Ini harus kita pertingkatkan. Kalau kita tahu bahawa mengikut laporan yang dimaklumkan kepada masyarakat, kebanyakan kes di Selangor adalah disebabkan oleh kluster tempat kerja. Oleh itu, maka pengurusan khusus harus diberikan. Kita tidak boleh lagi melakukan aktiviti-aktiviti menguruskan COVID-19 di tempat kerja seperti biasa. Mungkin pada masa sekarang harus dijalankan, jadikan kaedah supaya mereka diberikan vaksinasi bukan di pusat-pusat pemberian vaksin tetapi di kilang tempat mereka bekerja. Jadi kerjasama dengan pihak pengusaha kilang dan juga kaki tangan yang ada sana harus ditingkatkan dan harus dilakukan dengan segera. Ini adalah 4 langkah yang saya cadangkan kalau kita ingin mengkaji semula apa yang sedang berlaku sekarang ini. Ya, Prof. Selain daripada 4 langkah yang dicadangkan oleh Prof, mungkin kita nak melihat daripada satu sudut lain yang mana kita tahu mungkin adakah rakyat Malaysia ketika ini sebenarnya memang sudah sangat lesu, sehingga kan kita tahu usaha untuk kita terus mempergiatkan kesedaran berkaitan dengan kesihatan awam ini perlu diteruskan, tetapi kita lihat ia mungkin agak sedikit perlahan ataupun agak sedikit terencat. Jadi bagaimana kita nak memahami perkara ini, Prof? Jadi apa yang disebut sebagai kelusuan COVID-19 ataupun COVID-19 fatigue memang berlaku bukan saja di Malaysia, malahan di negara lain disebabkan oleh terlalu lama ahli masyarakat kita terkurung dan juga tidak dapat beraktif dalam sektor ekonomi. Oleh itu, langkah pencegahan yang harus kita lakukan bukan lagi dengan cara mengadakan PKP dan sebagainya. Ini tidak sesuai lagi pada masa sekarang disebabkan oleh masyarakat perlu keluar untuk bekerja, untuk mencari nafkah dan sebagainya. Oleh itu langkah lain, langkah pencegahan primer yang lain seperti saya katakan tadi,
vaksinasi dan sebagainya harus kita berikan tumpuan. Pada masa yang sama, kalau kita memerlukan PKP juga, pelaksanaannya harus diperbaiki, harus diadakan kaedah enforcement yang saksama, dan juga ini untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada sistem kesihatan kita yang mungkin dalam keadaan hampir lumpuh pada masa sekarang ini. Prof, kita dijangka akan mendengar pengumuman oleh Perdana Menteri berkaitan dengan kelonggaran terhadap penerima lengkap vaksin yang mungkin akan memberikan sedikit kelegaan, tetapi mungkin juga ia dilihat terlalu awal. Jadi pada pendapat Prof, adakah ia juga perlu dinilai semula dalam mesyuarat khas ini? Ya, ini perlu kita lakukan dengan berhati-hati. Yang penting sekali adalah pengalaman kita kalau kita lihat di negara luar, pelonggaran ini diberi kepada mereka yang sudah lengkap 2 dos sahaja. Ya. Jadi kalau kita nak membuka, pastikan ia dapat dilaksanakan dengan baik dan pastikan ianya tertumpu kepada 35% daripada penduduk Malaysia yang telah mendapatkan 2 dos yang lengkap. Itu saja yang diberikan kelonggaran. Tidak boleh diberikan kelonggaran dengan secara global, dengan secara penuh, dan ini akan menyebabkan berlakunya penyebaran penyakit yang lebih besar lagi pada masa akan datang. Jadi kalau kita perlu buka, mungkin kita perlu disebabkan oleh tekanan ekonomi dan sebagainya, tapi pelaksanaannya harus berhati-hati dan juga harus terpilih dan juga terfokus kepada mereka yang sudah mendapatkan 2 dos vaksin yang sedia ada sekarang.